Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma dhakkirni ma unsitu minal Qur'anil Karim wa ma nasitu minal ahaditsin nabawiyyah wa 'allimni ma jahiltu minhuma ya dzal jalali wal ikram. Amma ba'd. Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli-ahli jawatankuasa, tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah, syukur yang tidak teringanya kita panjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas limpah kurnia nikmat yang terlalu banyak yang dianugerahkan kepada kita. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga baginda, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti mereka sehinggalah ke hari kiamat. Tuan-tuan puan-puan sidang jemaah yang dikasihi sekalian, alhamdulillah pada malam ini kita akan dapat sama-sama berada dalam majlis zikir, majlis ilmu, berbincang-bincang tentang satu lagi cabang ilmu yang wajib kita pelajari, yang wajib kita kuasai. Ilmu ini disebut oleh Al-Imam Al-Hanafi sebagai Al-Fiqhul Akbar, fiqh yang teragung, fiqh yang membahaskan tentang hukum hakam, ibadat, muamalat, jinayat dan munakahat, itu dipanggil fiqhul almi. Fiqh yang membahas tentang ilmu akidah ini dipanggil al-fiqhul akbar, yang teragung. Kerana apa? Kerana fiqhul akbar ini adalah merupakan asas dasar, pangkal, umbi kepada agama ini. Ia disebut usuluddin. Sebab itu kita panggil ilmu usuluddin, asal agama ini, induk agama ini, umbi agama ini, prinsip agama ini, ya. Dan yang terpenting bagi sebatang pokok itu ialah umbinya. Kalau umbinya, akarnya, pangkalnya tidak elok, maka tidak ada guna dahannya, rantingnya, bunganya, daun-daunnya, buah-buahnya pun tidak akan ada guna, bahkan terus tidak wujud sebenarnya. Kenapa? Pokoknya mampus, akarnya rosak. Biasa bila akar rosak ni, umbi rosak ni, mati pokok dia. Betul, ya. Kita tanam betik di tempat yang naik air, bertakung je air sehari, mati pokok betik kita. Pasal apa tuan-tuan dan puan-puan? Tuan-tuan gali umbi dia, buruk kembang umbi dia. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Jadi ilmu ini adalah ilmu umbi, akar. Fiqh yang satu lagi itu dahan dia saja, cabang dia saja, ya. Sebab itu al-fiqhul akbar ini adalah yang terpenting, kata Imam Al-Hanafi. Kenapa? Kerana itulah kelebihannya seperti apa pokok, batang umbi itu dengan dahan dia. Baik, tidak ada umbinya, rosak akarnya, rosaklah dahan, ranting, daun, bunga, buah dan sebagainya, ya. Sebab itu penting ilmu ini. Dan pada malam ini kita sambung pengajian kita, kitab Risalah Tauhid, muka surat yang ke-23, berhenti di tengah-tengah itu. Maka i'tiqad dan kepercayaan manusia di dalam perkara ini dalam bab apa ni tuan-tuan dan puan-puan? Bab qudrah. Bab qudrah. Dan yang maksud dalam perkara ini dalam bab qada dan qadar, bab takdir.
berbagai-bagai fikiran, aliran pemikiran, ya, maksudnya aliran pemikiran macam-macam, dan fahaman. Seterusnya membawa berbagai-bagai kepercayaan dan i'tiqad. Maka dengan sebab itu dinyatakan di sini 3 macam i'tiqad atau kepercayaan. Ini disebut 3 sahaja. Ini ibu dia, kita kata ibu dia. Dan Nabi SAW pernah menyebut umat Yahudi itu dan Nasara akan terpecah kepada 71 puak, firqah. Ada riwayat mengatakan 72. Yahudi terpecah kepada 72 firqah, dan umatku akan terpecah kepada 73 firqah. Kesemuanya tidak selamat kecuali satu. Dia panggil apa? Firqah najiyah, firqah yang selamat. Apa di firqah yang selamat itu? Nanti kita akan sebut. Kitab ini akan bahaskan. Inilah yang kita nak belajar. Kenapa tuan-tuan dan puan-puan, kita nak bersama dengan jemaah yang selamat, dengan firqah, dengan kumpulan yang selamat. Kalau kita tidak belajar, maka kita tak tahu sebenarnya kita duduk di mana. Kadang-kadang kita hanya mendakwa, kita hanya mengaku-ngaku sahaja kita duduk di firqah itu, tapi sebenarnya kita duduk di tempat lain, di firqah yang lain. Nanti dia akan bagi contoh-contohnya. Baik. Yang pertama, i'tiqad qadariyah. Perkataan qadariyah itu nisbah kepada qudrah. Itu yang jadi qadariyah. Qadariyah yang kita sebut itu daripada mana asalnya? Daripada qudrah. Maksudnya, barang siapa beriktikad segala perbuatan yang dilakukan manusia itu sama ada baik atau jahat, semuanya terbit daripada usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, sedikit pun tidak bersangkut paut dengan kuasa Tuhan lagi, maka i'tikadnya itu dinamakan i'tikad qadariyah. Ni tuan-tuan dan puan-puan, i'tikad qadariyah ni macam mana? Dia percaya manusia ada mempunyai kemampuan untuk melakukan atau meninggalkan sesuatu, menjadikan sesuatu, mencipta sesuatu, tanpa apa? Tanpa kudrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tuan-tuan dan puan-puan, bahaya ni. Bahaya. Ya. Pasal apa? Allah sekarang ni buat apa? Allah tengok je. Allah pun tak mampu dah nak buat, nak cipta, nak ubah nasib manusia, nak tentukan nasib manusia. Pasal apa? Manusia dah boleh buat sendiri, cipta sendiri. Berat ni tuan-tuan dan puan-puan. Itu dia panggil qadariyah, tu dinisbahkan pada qudrah. Artinya manusia ada kuasa untuk melakukan sesuatu. Baik. Sama ada baik atau buruk manusia. Baik. Yang demikian nyatalah fahaman i'tikad qadariyah itu, iaitu manusia sendiri memberi bekas pada segala perbuatannya, tetapi dengan kudrah yang dijadikan Allah Ta'ala pada manusia. Maka orang yang beriktikad dengan i'tikad qadariyah ni percaya bahawa mereka boleh buat, mereka boleh mencipta, melakukan sesuatu. Maksudnya memberi bekas ni, dia buat sampai berjaya lah. Kalau dia cipta apa? Dia cipta gelas ni, maka dengan kuasa dia, dengan keupayaan dia, dengan kemampuan dia mencipta itu sampai dia jadi. Kalau tak jadi pun memang kerana dia. Kalau jadi pun kerana dia juga. Tidak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala lagi. Ni qadariyah. Tapi dengan kudrat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia. Qadariyah ni tuan-tuan dan puan-puan, dia tok guru besar dia namanya Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Ma'bad bin Khalid Al-Juhani. Dia anak murid kepada Wasil bin Atta. Wasil bin Atta ni pengasas kepada Mu'tazilah. Dan kalau kita tengok, sebenarnya Qadariyah ni dia sinonim dengan Mu'tazilah. Ya?
Mu'tazilah. Cuma Mu'tazilah ni kendur sikit. Mu'tazilah ni percaya manusia itu mencipta kejahatan tapi tidak mencipta kebaikan. Kebaikan Allah Subhanahu Wa Taala yang jadikan. Kalau jahat, dia oranglah, manusialah. Tak ada campur tangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu qadar Mu'tazilah. Baik. Tapi syekh-syekh ataupun tok guru besar kepada Qadariyah ni banyaknya Mu'tazilah lah, Mu'tazilah ya. Dan ada, boleh kita katakan Qadariyah itu ada yang ekstrim, dia kata yang baik, yang buruk daripada manusia. Allah SWT bebas, tidak campur tangan lagi, tidak menentu dengan kuasa dia lagi. Ya. Itu yang ekstrim. Kemudian yang kedua, yang kata apa? Yang kata yang baik daripada Allah SWT, yang buruk daripada manusia itu sendiri. Tidak ada campur tangan Allah SWT. Yang ada campur tangannya ialah yang baik. Ini yang Rasulullah SAW sebut sebagai majusi. Majusi umat ini ialah orang yang tidak percaya kepada qadar. Dua-dua Qadariyah dan Mu'tazilah ni menolak takdir. Kenapa? Kerana Allah SWT seolah-olahnya tidak campur tangan, lepas tangan. Artinya apa-apa yang akan berlaku ni memang Allah SWT tak ambil tahu dan tak mahu campur tangan lagi. Artinya yang berlaku ni adalah ciptaan manusia. Jadinya Allah SWT rehat je sekarang ni barangkali. Baik. Pada akidah ni. Tapi yang sebenar-benarnya, yang sebenar, tokoh yang hakiki sebenarnya dalam bertanggungjawab mengembangkan Qadariyah ni adalah Ghailan Ad-Dimashqi. Ghailan bin Muslim Ad-Dimashqi, ya. Kedua-duanya ni mati terbunuh. Ghailan Dimashqi ini dihukum bunuh oleh pemerintah Bani Umayyah pada waktu itu, Hisham bin Abdul Malik. Disalib depan pintu masuk kota Dimashq, kota Damsyik. Sebenarnya kalau mengikut pendapat yang kuat, bukan dia orang ni yang mencetuskan idea Qadariyah ni. Mereka ni pun ambil sebenarnya daripada seorang orang Iraq, asalnya Nasrani, dia masuk Islam, kemudian masuk Nasrani balik. Dia ambil daripada situ idea Qadariyah ni. Baik Ma'bad Al-Juhani ataupun Ghailan Ad-Dimashqi ni ambil daripada orang Kristian tu. Pernah satu ketika di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar pernah berkhutbah menyebut Inna Allaha yahdi man yasha' wa yudhillu man yasha'. Sungguhnya Allah SWT itu memberi hidayah kepada yang dia kendaki dan menyesatkan kepada siapa yang dia kendaki. Seorang padri Nasrani dengar, dia komen, dia kata, apa khalifah kamu sebut? Allah SWT itu maha adil, Allah tidak akan sesatkan seseorang hamba dia. Dan ayat itu disampaikan kepada Sayyidina Umar. Sayyidina Umar panggil pendeta itu, dan Sayyidina Umar sebut, laula ahduka la darabtu unuqak. Kalau bukanlah kamu ni kafir muahid, artinya yang diberi jaminan keselamatan dalam sebuah negara Islam, nescaya aku akan potong kepalamu. Maka orang yang beriktikad begini, padahlah di zaman itu hukumnya apa? Hukum mati. Kenapa? Dhalun mudhillun. Dia bukan saja sesat, tapi dia menyesatkan. Sebelum dia menyesatkan orang lain, biarlah dia korbankan untuk menyelamatkan apa? Masalah ammah, masyarakat yang lebih besar. Baik. Likulli ummatin majus wa majusu hadhil ummah alladhina yaquluna fala qadra.
Setiap umat itu ada majusinya, kata Nabi SAW. Dan majusi umat ini ialah orang yang mengatakan tidak ada qadar. Ya, qadariyah ni menolak takdir. Begitu juga Mu'tazilah menolak takdir. Di dalam majusi umat ini, Imam Nawawi mensyarahkan hadis ini. Dia kata kenapa disebut majusi umat ini? Kerana orang-orang majusi percaya yang baik dicipta oleh cahaya dan yang jahat dicipta oleh kegelapan. Jadi orang-orang Mu'tazilah, mereka percaya yang baik Allah SWT, yang buruk dicipta oleh manusia sendiri. Dia adalah majusi pada umat ini. Jadinya jangan terlibat dengan majusi umat ni. I'tiqad ini didapati menyalahi dengan hal kejadian manusia pada tiap-tiap masa. Realiti kehidupan kita, cuba kita tengok. Kerana terlalu banyak kehendak manusia tidak tercapai dan selalu terbantut. Menyalahi realiti. Realitinya dalam kehidupan kita ni, apa yang kita mahu bukan semua jadi. Ya tak? Contoh dia kata, kiranya manusia ada berkuasa yang bersendirian. Artinya tidak ada campur tangan daripada kuasa Allah SWT. Allah beri kuasa, dengan kuasa itu manusia mencipta sama ada yang baik ataupun yang buruk. Nescaya tidak ada siapa manusia yang mahu hidup di dalam sengsara, hidup miskin, sakit, tiada maju, bahkan semuanya hendak hidup senang lenang, kaya raya. Ini tuan-tuan dan puan-puan, cuba lihat dalam kehidupan kita. Kalau manusia ni boleh menentukan nasib sendiri, tak ada orang lah miskin, tak ada orang lah susah, tak ada orang lah sakit. Tapi realiti dia, berapa banyak yang kita buat tak berjaya, berapa banyak usaha kita yang tidak membuahkan hasil tak dalam kehidupan kita. Artinya kita ni sebenarnya hanya berusaha, yang menentukan Allah SWT juga akhirnya. Jadi kalau pegang kepada i'tiqad ni, tak ada orang hak miskin. Bismillah. Ya tak? Betul.
Baik. Meniti persoalan yang ditimbulkan oleh Ustaz tadi, apa itu mengenai aliran-aliran pemikiran sama ada Qadariyah, Jabariyah dan Ahli Sunnah wal Jamaah ini, dia memang semuanya adalah untuk mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala, artinya mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala itu. Ya, betul lah. Cuma kadang-kadang bila kita nak mensucikan itu, kita kena ikut yang sebenarnya juga. Maka apa yang dibawa oleh Qadariyah tidak sebenar, dan apa yang dibawa oleh Jabariyah juga tidak sebenar. Yang sebenar ialah Ahli Sunnah wal Jamaah. Kerana apa yang kita tengok dalam aliran pemikiran Qadariyah ini, walaupun mereka berniat suci, berniat murni untuk mentanzihkan Allah Subhanahu Wa Taala itu, supaya Allah Subhanahu Wa Taala itu tidak diidhafahkan ataupun disandarkan kepada perbuatan-perbuatan yang tidak elok, maksudnya perkara-perkara yang negatif, maka dia sebut manusialah yang mencipta. Dia lalu terperangkap sebenarnya ke dalam lubang yang lebih besar. Dia nak bawa keluar daripada lubang yang lebih kecil, sebenarnya dia masuk dalam lubang yang lebih besar, lebih dalam, iaitu seolah-olahnya kepada syirik. Artinya Allah Subhanahu Wa Taala ada pula orang lain, iaitu makhluknya, yang boleh memberi kesan, memberi bekas, boleh mencipta. Dan Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olahnya tidak tahu menahu apa yang terjadi ini adalah 100% adalah tanggungjawab manusia, kemampuan dia mencipta. Jadi Allah tu lemahlah. Ini sebahagian ulama mengkafirkan golongan Qadariyah ini, tapi sebahagian yang lain tidak mengkafirkan. Dalam kitab ini mengatakan bahawa mereka hanya jatuh fasik saja yang asahnya. Begitu juga dengan Jabariyah. Jabariyah ni langsung tak mau ada melibatkan tanggungjawab manusia. Dia ini menyebabkan tercabutnya taklif, dan akhir-akhirnya ditarik lebih jauh, akan menyebabkan syurga neraka tidak berguna, rasul tidak berguna. Kerana apa? Kerana semuanya sudah ditentukan, manusia itu tidak ada langsung tanggungjawab. Dan akhir-akhirnya syurga neraka pun tak ada guna. Sebab itu dia kata syurga neraka ini tidak kekal, yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pun terjatuh dalam lubang yang lebih dalam lagi juga. Kenapa? Kerana akhir-akhirnya bila ditarik lebih jauh, dia akan pergi kesatuan antara Khaliq dengan makhluk kepada wahdatul wujud. Artinya tidak ada siapa yang dapat dipersalahkan. Serba-serbi Allah Subhanahu Wa Taala. Beratlah ni. Jadinya juga di dalam kitab ini disebut mereka tidak dihukumkan kafir, tetapi hanya dihukumkan fasik. Dalam erti kata Qadariyah dan Jabariyah ni masih lagi dia panggil mazhab ataupun firqah Islamiyah, tidak terkeluar daripada Islam lagi. Dia masih dalam firqah Islamiyah, tetapi tidak termasuk dalam Ahli Sunnah wal Jamaah yang dia pakai firqah Najiyah. Jadi golongan yang berpegang kepada pemikiran yang begini masuk neraka dulu. Wallahu a'lam. Tak, kan? Baik. Dia kita baca dulu seeloknya. Cuma apa yang diketengahkan oleh Ustaz tadi adalah persoalan tanzih. Dia tidak masukkan apa ni orang kata ketiga-tiga bab itu secara begitu. Cuma yang ditanyakan ialah tanzih. Baik. Ada relevannya juga. Baik. Sila. Lontar. Baik.
Itu inilah yang pentingnya kita belajar tak? Masalahnya bila kita belajar barulah kita seimbang. Apa yang kita sebutkan kita mesti bawa seiring tiga-tiga cabang ilmu yang kita sebut. Apa dia? Yang pertama ilmu akidah, yang keduanya ilmu fiqh, yang ketiganya ilmu tasawuf, ya. Seperti yang kita umpamakan sebagai apa? Sebagai tungku yang ada 3 tiang ni. Macam tiang kamera ni pun ada 3 tiang ni. Kalau 2 dia rebah. Jadi kena bawa 3-3 tu baru kita berjalan seiring, kita tidak tempang. Artinya bila kita melihat agama itu dari segi apa? Dia iman dia, Islam dia, ihsan dia, maka baru dia jadi comel. Kalau tidak pun kita berat ke satu-satu. Misalnya kita hanya mengaji akidah sahaja dan kita pergi ke hakikat, kita melompat naik itu terlalu tinggi. Ya, kadang-kadang orang ni, minta maaf saya cakap lah kalau apa yang disebut oleh ustaz tadi, kadang-kadang dalam jemaah tabligh misalnya, mereka ini baru, ada yang baru dia dakwah, dan bila baru dia dakwah tu terus didedahkan kepada apa ni, persoalan akidah, hakikat, tanpa kita tekankan kepada taklif syarak dan sebagainya. Akhirnya mereka menjadi agak tidak seimbang, ya, agak tidak seimbang. Dia kena ada taklif dan dia kena ada usaha, kasab dan ikhtiar, kena ada, ya. Kadang-kadang bila kita nafikan yang itu, maka kita pegang kepada misalnya hakikat, semata-mata hakikat, kita akan jadi salah faham sebenarnya di situ. Sebabnya ialah mungkin baru, ya, baru terlibat, baru sedar dan sebagainya. Jadi itu yang kita lihat, bukan semua, ya. Ni disebabkan jemaah tabligh itu luas dan ramai, ada yang baru sedar, ada yang tengah semangat dan sebagainya. Mereka misalnya serah, artinya tinggalkan anak isteri tanpa nafkah misalnya, dengan i'tikad bahawa Allah SWT akan jaga. Di sini kena ada pembetulannya. Dia kena bawa seiring dan seimbang. Betul. Tetapi ni hak mana kita nak letak taklif ini? Nak mana kita nak letak kasab ataupun ikhtiar itu? Baru dia comel molek. Baik, ya, gana? Saya tak kata gitu Pak Imam. Saya tak kata jemaah tabligh tidak betul ataupun tak molek dan sebagainya. Jemaah tabligh betul, maksudnya molek, usaha dia dan sebagainya. Cuma setengah-setengah setengah-setengah apa ni yang baru, ya, setengah-setengah yang baru. Jadinya kita nak kena tengok juga, ya, perkara ini adalah perkara yang penting sebenarnya. Kalau tidak nanti kita tidak seimbang. Baik. Mana kita? Maka nyatalah fikiran dan pahaman mazhab Qadariyah itu melampaui sempadan, seolah-olah tidak kenalkan kudrah Tuhan, maka mazhab ini hukumnya fasik, ya. Ada juga ulama mengatakan kafir, tetapi yang mu'tamad tiada kafir, kerana fahamannya itu mengadakan yang tiada, yakni berkata mereka itu ada memberi bekas kudrah hamba, padahal kudrah hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali. Itu tuan-tuan dan puan-puan. Kenapa? Ni yang ada setengah ulama mengatakan kafir tu, ya. Baik. Kenapa? Kudrah hamba tiada boleh memberi bekas sama sekali hakikatnya. Baik. Walau apapun perkara ini perlu dijelaskan, diterangkan, dipegang elok-elok, supaya apa? Supaya kita tidak tergelincir dan menjadi salah faham, salah bawa dan sebagainya, ya. I'tikad yang macam mana yang perlu kita pegang molek-molek. Baik. Masa terlalu tu, tapi habis dah kita bab Qadariyah ni. InsyaAllah kita akan sambung bab Jabariyah.
dan i'tiqad ahli sunnah wal jamaah insya-Allah pada masa-masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.